A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berada di dalam talian dan yang hadir secara bersemuka, semoga semua berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita sama-sama meneruskan syarahan hadis kita yang bertajuk hijrah, meneruskan perbincangan kita tajuk setelah sebuah peristiwa yang berhasil daripada hijrah Rasulullah, iaitu Fathul Mekah, insya-Allah. Jadi sebelum kita bincang tentang hal tersebut, kita mula dengan hadis. Kita ulangi bacaan hadis ini. Apa je, dia memang masuk dalam. Okey tak? Okay. Apa je? Biar nanti Anis ni. Memang dia masuk dalam ni selalu. Ya ni. Nanti bagi tahu dia orang memang. Okey. Kita mula dulu ulang baca hadis ni. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. An Abdullah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi daripada Abdullah bin Amr, iaitu anak kepada Amr bin Al-As, katanya Rasulullah Nabi SAW bersabda, al-muslimu, seorang muslim yang paling utama itu ialah man salimal muslimuna, telah merasa selamat oleh muslim yang lain, orang-orang muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, daripada gangguan lidah dan tangannya. Wal muhajiru, manakala orang yang berhijrah itu muhajir adalah man hajara ma nahallahu anhu, ialah orang yang berhijrah kepada meninggalkan apa yang Allah larang, tegah daripada melakukannya. Jadi di sini ada dua lah. Satu, muslim, iaitu yang melakukan perintah Allah, segala perintah yang Allah perintahkan, rukun Islam itu. Manakala orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan pula segala yang Allah larang. Itu nama dia muhajir, orang yang berhijrah. Jadi kita telah bincang tentang tokoh yang meriwayatkan hadis, bincangan juga tentang makna-makna kalimah dan ulasannya. Dan hijrah ini terbagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama hijrah maknawiyah, ataupun juga maknanya hijrah dari beberapa sudut, antaranya hijrah fikriyah, cara fikir, berubahnya cara fikir. Itu yang pertama lah. Hijrah niat, berubahnya tujuan, matlamat, niat. Dan hijrah al-amal, hijrah apa? Maknawiyah ni. Jadi hijrah ada dua. Hijrah ada dua jenis. Satu maknawiyah, satu lagi
disebut batiniyah ataupun zahiriyah, iaitu ataupun hissiyah. Ma'nawiyah dan hissiyah. Jadi yang dimasukkan ma'nawiyah ni yang kita dah bincang pada yang lalu, iaitu antaranya fikrah, fikriyah ataupun bahasa Arabnya fikriyah. Iaitu berubah cara fikir dan ghayah. Ghayah ni maknanya apa? Tujuan. Berubahnya tujuan ni cara fikir. Tujuan. Yang ketiga amaliyah, iaitu apa? Tindakan, perbuatan lah. Tindakan. Inilah ijrah yang disebut batin. Bermula dengan cara fikir yang betul, iaitu ilmu. Mengubah tujuan hidup. Kan? Kalau ilmu kita, ilmu yang ilmu ni lah yang memandu kita kepada tujuan. Al-ghayah ni dia datang, cita-cita, objektif sesuatu datang atas ilmu. Dan itulah Allah sebut dalam surah 30 ayat 7. 30 ayat 7 ayat ni. Surah 30 ayat 7. Yang ketiga tu apa? Al-amaliyah. Amal lah. Oh. Saya tulis al-ghayah, Arab dia al-ghayah. Ini Arab dia. Ini Arab dia, fikriyah. Al-fikriyah tambah alif lam boleh. Yang ni al-amaliyah. Ada lagi para ulama ditambah lagi yang keempat. Syu'uriyah. Syu'uriyah ni apa? Syu'ur ni kesedaran ataupun dia punya kesukaan dia, minat. Boleh minat ataupun kesedaran dia. Kesedaran dia telah pun berubah. Ni hijrah dalam batin kita. Keempat. Berapa ni? Ma'nawiyah, 4 lah benda. Cara fikir berubah. Kan, dengan ilmu. Maka tujuan kita dah nampak. Amalan kita juga telah berubah sikap. Dan juga minat pun berubah. Ni hijrah. Habis yang pertama, inilah sebab tu dalam surah 30 ayat tu 7. Kita tengok surah 30 ayat 7. Saya tutup aircon depan boleh? Nanti saya batuk dia. Saya tak boleh. Kipas juga belakang aircon. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Jadi mereka, yakni manusia secara umumnya, apabila mereka ni sentiasa melazimi perkara yang zahir, mendalami, mempelajari perkara yang
zahir daripada kehidupan dunia ni semata-mata, wahum anil akhiratihum ghafilun, sedangkan mereka ni terhadap akhirat ni mereka lah lalai. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu syariat lah, bukannya ilmu lain. Ilmu syariat, tanpa menafikan kepentingan belajar yang lain lah. Tapi yang wajibnya diketahui oleh semua adalah ilmu tentang akhirat ni. Jadi Allah menyebut, ayat ini bukannya mengharamkan belajar ilmu zahir, tak. Kena faham ayat ni dulu. Ayat ni bukan mengharamkan belajar nak buat kek, belajar nak repair kereta ke, belajar nak buat jambatan bangunan, tak. Tapi ayat ni nak menyatakan yang mana aula dan yang manakah yang akan memberi manfaat kepada semua ilmu yang ada. Jadi dengan menjadikan ilmu yang zahir ni ilmu yang utama, akan merugikan setiap manusia tu. Kenapa? Dia tidak membawa kepada kehidupan akhirnya nanti, iaitu yang kekal. Sebab itu Allah menyatakan mereka belajar sampai pandai tentang perkara ini yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan tentang akhirat, iaitu kesudahan hidup mereka, tentang itu, tentang hal kesudahan hidup mereka ni, mereka terus dalam kelalaian. Ghafil maknanya apa? Memang terus lalai. Jadi kerana itulah akhirnya bila ilmu, tujuan belajar Quran adalah nak ubah cara fikir. La'allakum ta'qilun. Allah menyebut contoh orang-orang yang salah dalam ilmunya apabila tersilap acuan itu. Allah sebut dalam surah 28 ayat yang ke 40 tu. 81, 79. Ini kaitan lah yang selalu saya ulang. Jadi bila orang yang dia belajar ilmu yang itu, dia diajar untuk menilai benda dengan apa yang dia disebut materialistik tu. Penilaian mereka ditimbang dari sudut material semata. Itu saja. Segala-galanya, segala benda, akhirat pun ditimbang material. Akhirat pun ditimbang dari sudut itu. Sebab tu hari ni ramai manusia diuji dengan tu kan. Dia sayang agama sebab apa? Sebab agama memiliki nilai material. Kalau agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, kemungkinan dia akan tinggalkan agama hari ni. Kita diuji gitu kan. Hari ni kita agama sebab apa? Islam, okey, senang. Boleh kaya dengan Islam, contoh. Tapi kalau kita diuji Islam macam zaman Nabi, agak ramai yang tinggalkan Islam ni. Kan? Itu beza. Jadi dalam ayat ini, apabila ilmu itu telah pun terpadam daripada jiwa-jiwa Muslim, ilmu yang datang daripada Allah ni, akan berlaku cara ni. Sebagaimana yang digambarkan dalam ilmu yang juga telah pun ditinggalkan pada zaman Nabi Musa dulu. Lalu berlaku pengaruh materialism ini masuk dalam masyarakat. Sebagaimana ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Lalu Qarun ni keluar, orang kaya lah ni. Ini dia orang kata tokoh kaya lah. Telah keluar Qarun kepada kaumnya dengan segala material, nilai-nilai yang dimiliki, kemewahan yang dimiliki. Lalu secara sendirinya orang-orang yang mengharapkan dunia ini tadi, yang bertungkus lumus, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, dia akan terpandu dengan nilai yang macam ni. Automatically Allah keluarkan qala allazina yuriduna al-hayat. Kalau tak cakap apa-apa pun, dia keluar aje dengan tu. Dia orang ini sendiri akan nafsunya memujuk ke arah tu.
Qala allazina yuriduna al-hayata dunya apa? Ya laita lana, ruginya kami ni. Jadi dia anggap dia rugi. Misla utiya Qarun, alangkah baiknya kalau kami dapat macam ni. Qarun ni, innahu ladzu hazin azim. Sesungguhnya dia benar-benar memiliki keberuntungan yang sungguh hebat. Hazin ni juga keberuntungan, limpahan kurniaan yang bagus. Jadi ni orang yang yuridunal hayatad dunya, hasil daripada apa dia, mereka ada iradah itu tinggi ni ke dunia sebab mereka bergelumang dengan itu semata-mata tanpa mereka telah tinggalkan akhirat tadi, ilmunya tentang tentang akhirat. Jadi Allah sebutkan tentang golongan yang berilmu. Ni yang acuan cara fikir dia betul, maka tujuannya betul, amalannya nanti dan minat kesedaran juga berbeza daripada orang ni tadi. Apa dia? Wa qala allazina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu. Kita baca ayat ni. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. ولا يلقاها إلا الصابرون. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu daripada Allah. Inilah dia yang betul cara fikirnya dan jelas tujuan matlamatnya, yang amalannya itu sesuai dengan apa yang Allah suka, dan juga kesedaran minatnya juga dengan apa yang Allah redha semuanya. Maka mereka berkata apa? Wailakum, rugilah kamu, celakalah kamu. Thawabullah, ganjaran daripada Allah itu jauh lebih baik bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah hal ini akan diperolehi melainkan ke atas orang-orang yang sanggup sabar di atas janji-janji daripada Allah. Okey. Jadi ini sedikitlah tentang hijrah maknawiyah. Itu bermula dengan ilmu lah sebenarnya, pokok pangkalnya. Dia bermula daripada ilmu. Cara fikir itulah yang mengubah semua niat dan tujuan kita. Jadi tujuan semuanya manusia ni dia datang dengan tu, cara fikirnya. Baik, ini hijrah maknawiyah. Kemudian kita bincang tentang hijrah hissiyah. Hissiyah inilah yang kita nak masuk tentang antaranya Fathul Mekah tu. Jadi hijrah hissiyah ni yang ditulis di dalam ni, antaranya hijrah meninggalkan darul kufur. Yang pertama kita dah bincang dalam online yang lepas, satu lepas. Daripada meninggalkan darul kufur. Inilah satu. Ni kan, meninggalkan apa? Meninggalkan darul kufur. Ini iaitu negeri orang kafir yang menghalang daripada melakukan amalan Islam. Wajib untuk ditinggal. Jadi sebenarnya hijrah ini adalah kesinambungan daripada hijrah maknawiyah. Penguat lagi kepada hijrah, sokongan kepada ni, hijrah maknawiyah. Perkara yang lanjut apabila perlu. Jadi hijrah maknawiyah ni asalnya cukup. Namun bila dia memerlukan hijrah hissiyah, maka ia wajib. Contohnya kita nak hijrah ni, cara fikir nak ni, tapi terhalang benda ni untuk berlaku, maka wajib untuk hijrah meninggalkan darul kufur. Itu. Yang kedua, hijrah meninggalkan ni satu lagi perkara maksiat bid'ah ni. Meninggalkan kita kata apa? Di situ sebut sarang bid'ah. Darul juga, bukan darul lah, sarang bid'ah.
Perkara-perkara ini juga kita dah bincang pada dalam kuliah yang ini rujuk tempat. Ya. Dalam kuliah yang lepas kita dah bincang antaranya ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surah 6 ayat 68 ni. Dalam surah 6 ayat 68. Di sini kita faham tinggalkan ni bukan tinggalkan orang tu. Bukan tinggalkan, faham sebab tu kalau kita baca ayat ni kita faham betul-betul dia akan Allah ada keseimbangan dalam ayat ni. Cuba tengok dalam ayat 68. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Apabila engkau melihat orang-orang yang yakhudun ni maknanya mempersenda ayat-ayat kami, maka fa'arid anhum, jauhkanlah diri. A'rid ni palinglah daripada mereka. Hatta yahudu fi hadithin ghairah. Jadi bukannya terus. Sehinggalah mereka mula cerita tentang benda yang lain, bukan ayat-ayat kami. Jadi kita boleh campur. Samalah macam ni dalam kufur pun. Bukan makna tinggalkan terus tanpa perlu bertemu dengan orang tu, tapi dia adalah bermaksud meninggalkan perbuatan tu supaya kita tak terpalit sama. Itu saja maksud dia. Dalam ayat ni juga kalau tengok ayat yang ke-70, sama. Dua sudut ni. Jadi ini orang yang mempersenda ayat-ayat Allah. Yang ini juga Allah suruh tinggalkan wadaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwan. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka ini hiburan dan mainan dan hiburan. Kerana apa? Dunia itu telah pun memberdayakan mereka. Jadi pengaruh dunia tadi telah membesar dalam jiwa mereka sehingga menjadikan agama itu juga macam sifat dunia. Dunia itu sifatnya la'iban wa lahwan. Betul tak? Dunia sifat dia memang hiburan mainan sementara je. Agama sifat dia bukan macam tu. Tapi manusia ni bila dia terlalu pengaruh besar dunia itu dan dia juga nak agama, akhirnya dia heret agama itu juga macam dunia juga. Sama. Di agama itu juga diheret dalam kacamata dunia. Jadi ini adalah satu perkara yang merosakkan. Jadi dua lah yang dimasukkan tu. Ini antara benda-benda yang telah mengubah agama. Bid'ah ni maknanya dia mengubah akhirnya agama ni jadi salah faham. Itu secara umumnya gitu maksud dia. Baik, yang ketiga, hijrah meninggalkan yang ketiga, hijrah meninggalkan sumber yang haram lah. Rezeki itu, tempat-tempat. Ini cerita pasal tempat. Sebab itu antara hijrah isiannya makna juga hijrah apa? Maka niyah. Maksudnya apa? Tempat. Yang dimasukkan hijrah tempat. Jadi tempat yang haram sumbernya tinggalkan. Okey, itu yang tiga lah bentuk hijrah. Baik. Jadi kita masuk tajuk muka surat yang ke 4 ni, iaitu di sini penulis pada ustaz menuliskan tentang Fathul Mekah. Fathul Mekah, hasil daripada hijrah itu maka berlakunya akhirnya peristiwa Fathul Mekah. Baik, tengok kata penulis. Jadi Fathul Mekah menandakan kemenangan Islam dan berhasilnya dakwah yang baginda sampaikan. Mekah adalah sebuah tempat yang sungguh istimewa. Di situlah Nabi SAW dilahirkan. Di situlah bermulanya dakwah baginda. Namun begitu baginda terpaksa berhijrah
meninggalkan Mekah kerana diusir oleh kaumnya. Jadi hijrah Nabi ni dia ada di Mekah ni ada berapa kali? Ada berapa kali hijrah berlaku? Jadi pertama hijrah disebut fasa hijrah ni dia ada pertama apa? Habsyah kan? Mekah ke Habsyah ni yang pertama. Ni hijrah pertama, Mekah ke Habsyah. Ketika ni tak ramai sangat, berapa? 16 orang tak silap saya, berapa orang lah. Kemudian yang kedua juga apa? Lagi sekali Mekah ke Habsyah ni kan, 2 kali kan. Ini bersama dengan rombongan Ja'far. Itu ramailah ketika itu. Sebab apa? Mereka ni ketika mereka hijrah ke Habsyah ni, lalu orang Quraisy dibuat berita palsu kan. Dah okey dah, Mekah ni dah tenang kan. Mereka pun balik-balik. Lepas tu mereka pergi balik kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi secara solo. Itu juga dianggap hijrah. Nabi pergi ke mana? Dari Mekah ke Taif. Kan? Nabi pergi Taif, Nabi nak hijrah ke sana. Diharapkan orang Taif akan sokong Nabi. Lalu berlakulah peristiwa sedih lah. Kan? Jadi itu antara ketika ini juga Nabi hijrah ke Taif ni, nama tahun ni tahun apa? Apa dia? Amul Hazan kan? Tahun duka cita. Tahun kesedihan Nabi. Nabi pun pergi. Dan bertambah lagi duka cita Nabi dengan bagaimana cara mereka melayani Nabi di sana, Taif tu. Ini Nabi pulang dengan duka cita. Ditambahlah. Lalu ini dah juga Allah gembirakan Nabi dengan peristiwa apa? Isra' Mi'raj tu. Dekat dengan ni. Lepas itu barulah hijrah yang berjaya yang besar lah, iaitu hijrah apa? Mekah ke Madinah. Inilah 4 fasa hijrah. Jadi Mekah ke Madinah ni semualah ketika itu orang-orang yang beriman, kecuali sebahagiannya yang menyembunyikan, masih lagi kekal di Mekah. Antaranya pakcik Nabi Al-Abbas, tak ikut serta hijrah ketika itu. Lambat sikit. Ketika perang Badar, Al-Abbas ada sekali kan ikut. Ni baik, kita tengok dalam hadis ini, Nabi akhirnya berhijrah ke Madinah atas perintah daripada Allah. Sebenarnya ini perintah daripada Allah untuk berhijrah, tinggalkan kota Mekah. Daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW menyebutkan tentang Mekah ketika ni. Kita tengok apa yang Nabi sebutkan tentang negeri yang dia cintai, tanah air Nabi ni. Kita baca, ma'atiyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Tidak ada negeri yang lebih baik dan lebih aku kasihi daripadamu. Kalaulah tidak kerana kaumku mengusirku daripadamu, aku tidak akan tinggal di negeri selain daripada kamu, iaitu negeri Mekah. Ini yang bermakna apa? Nabi sangat cintakan tanah air Mekah ni. Jadi hijrah pada zaman permulaan Islam dahulu adalah wajib. Ini hijrah wajib, hijrah terutamanya sesudah berpindahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Tujuannya supaya kaum muslim tetap bersama baginda dalam usaha dakwahnya dan mempelajari ilmu langsung daripada baginda SAW. Dalam surah 8, kita tengok ayat yang ke-72 surah Al-Anfal.
Baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dia tiga perkara yang banyak Allah sebut. Jadi hijrah ni tak akan bermula dengan iman, ilmu. Hijrah tak akan mampu untuk dilaksanakan dengan iman kepada Allah, dengan ilmu. Jadi sebab apa? Tak nampak tujuan kenapa aku perlu berubah, sebab dia tak tahu dia salah atau tidak. Yang satu. Dan hijrah tak akan mampu juga dilakukan tanpa apa? Pengorbanan jihad. Dia diapit, hijrah ni diapit dengan ilmu dan juga amalan jihad. Ini perkara yang banyak. Antara ayat lain dalam surah apa? 218. Kan? Surah 2. Bolehlah tulis di bawah surah ni. 2218. Ayat ni pendek sikit. Sama juga, ayat dia sama. Cuma ayat itu lebih panjang, meletakkan lagi ciri-ciri dia, orang yang berhijrah ni. Di sini ayat ni menyatakan innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dia mesti 3 step. Ini tertib yang disusun. Dia tak boleh innallazina hajaru wa amanu, tak ada. Innallazina jahadu wa amanu, tak ada. Dia mesti amanu dulu, barulah hajaru, kemudian jahadu. Jadi sungguhnya, jadi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, balik pada surah 8 ayat berapa dia? 72. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mempelajari tentang iman lalu beriman dengan apa yang dia pelajari, dan dia bersedia untuk berubah dengan berhijrah secara maknawi dan juga secara makan hisi ni, dan sanggup mengorbankan. Dan untuk berhijrah itu dia terpaksa mengorbankan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Ini risiko yang akan dia lalui ketika mana dia nak lakukan hijrah. Inilah ujian. Okey, ini adalah disebut muhajirin. Ini orang muhajir, ayat di atas. Dan yang kedua, mesti ada satu golongan yang menyediakan tempat hijrah. Sebab itulah mesti ada orang yang disebut awaw wa nasaru ni. Jadi wallazina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang mereka ni menyiapkan, awaw ni menempati, menyiapkan satu tempat, dan mereka nak menolong orang-orang yang nak hijrah ni. Jadi ulaika, mereka itu sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian lain. Jadi dia ada dua.
Muhajir mesti ada pasangan dia. Apa dia? Muhajir mesti ada pasangan. Apa dia? Ansar. Kalau tak ada Ansar, tak ada Muhajir. Kalau tak ada Muhajir, tak ada Ansar. Faham Ansar. Jadi Ansar ni kadang-kadang dia orang yang perlukan orang yang jujur dan baik. Contohnya Ansar yang pertama, bukanlah Ansar lah secara hakikinya, kat Habsyah tu lah. Kan? Najasyi tu. Lepas tu Nabi dia masuk Islam, Nabi doa solatkan dia kan. Dia. Itu dia terima. Jadi dia ketika itu negara bukan Islam tapi hijrah itu dibenarkan. Demi maslahat yang lebih besar. Dalam yang ini juga disebut Ansar, inilah Ansar yang sebenar lah, iaitu orang yang menyiapkan tempat demi menolong orang-orang yang nak berubah. Sebab itulah kita perlu ada perkara tersebut lah dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab apa? Tidak akan berlakunya orang yang tidak berubah kalau tak adanya orang yang bersedia menerima dan orang yang nak bantu untuk hal tersebut. Sebab itu perlu ada. Inilah konsep ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi orang yang Ansar ni mesti apa? Atas dasar apa? Iman tu lah. Ini dalam ayat yang lain ceritakan. Jadi wallazina amanu. Jadi Allah menyebutkan lagi dan orang-orang yang beriman juga. Ada juga orang beriman tanpa nafikan iman orang tu. Jadi tak boleh kata orang yang tak berhijrah keluar ni dari Mekah tu tak beriman. Ada tak orang yang ketika Nabi keluar, Nabi dah keluar, dia belum keluar? Ada. Ada pakcik Nabi sendiri Al-Abbas tu tak keluar. Ramai lagi. Ada lagi beberapa orang. Tapi Allah kata wallazina amanu, Allah masih sebut mereka ni orang beriman. Tapi walam yuhajiru, tapi mereka belum lagi mampu nak keluar berhijrah. Itu disebut hijrah apa ni? Hisi ni, iaitu keluar dari tempat kufur, negara kufur tadi. Kufar Mekah tu. Malakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Jadi Allah kata apa? Tidaklah kamu walayatihim. Maksudnya apa? Pembela mereka, bertanggungjawab untuk bela mereka sedikit pun sehinggalah mereka hijrah. Jadi orang-orang yang tak keluar ni, Allah mengatakan Nabi tidak boleh jadi apa? Penjamin, membela mereka jika mereka diapa-apakan kat sana. Nabi tak boleh buat apa-apa. Itulah maknanya apa? Hilang kekuatan. Sebab tu kita juga nak selamatkan, pertama apa? Dia kena hijrah dulu, baru kita boleh tolong. Kalau dia sendiri tak nak berubah, macam mana kita nak tolong? Tak boleh buat apa. Jadi dan wa inistansarukum fid din, dan jika mereka minta tolong kepada kamu tentang perkara agama ni, fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum, maka wajiblah kamu menolongnya kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia sesama kamu. Iaitu Nabi buat perjanjian dengan Quraisy. Siapa duduk Mekah, Nabi tak boleh buat apa kan? Tak boleh. Maka ketika itu Nabi tak bertanggungjawab di atas apa yang berlaku. Jadi wallahu bima ta'maluna basir, kecuali jika mereka hijrah. Dan Allah dengan apa yang kamu lakukan Maha melihat. Jadi ayat ni menunjukkan wajibnya hijrah. Kewajipan hijrah pada zaman Nabi ni. Supaya terjaminnya mendapat jaminan daripada pemerintah Islam. Baik. Jadi hijrah pada zaman ini wajib. Iaitu hijrah apa ni? Dua-dua bukan satu je. Bukan maknawiyah tapi makaniyah hissiyah tu. Jadi ayat ini maksudkan hijrah daripada Mekah ke Madinah, surah 8 ayat 72 tu tadi. Baik. Selain itu menghindari tekanan, siksaan dan tindakan keras golongan kufar terhadap kaum muslimin. Jadi tujuan hijrah yang pertama adalah untuk dapat pembelaan daripada Rasul dan mempelajari ilmu secara langsung daripada Nabi SAW di Madinah. Dan selain itu juga tujuan hijrah ni supaya dapat menghindari tekanan, siksaan dan tindakan keras golongan kufar terhadap kaum muslimin. Sebab itulah hijrah ni ketika itu wajib. Hari ni ada juga mungkin
Fiqhnya mungkin boleh jadi wajib atau tak. Itu tergantung kepada orang-orang yang boleh ada kuasa lah untuk ni. Dalam surah 4 ayat 100, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, dia akan mendapati bumi ini muraghaman. Itu tempat yang banyak keluasan rezeki dia. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak sempat dia menemui kematian dalam usaha hijrah tadi, maka dia akan temui ganjaran daripada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini kelebihan-kelebihanlah hijrah pada masa tersebut. Malah golongan yang sudah menerima Islam tapi masih tetap tinggal di Mekah, Allah mempersoalkan sikap mereka. Ini ayat yang atas dia, surah yang sama, ayat 90 7 tu. 97 orang yang enggan berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk bersama dengan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jadi sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan mereka ni oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, iaitu tidak menurut perintah Rasul untuk berhijrah. Jadi mereka dipersoalkan, qalu fima kuntum, kenapakah apa kena dengan kamu ni? Kenapa tak nak ikut? Kenapa tak sanggup nak hijrah meninggalkan Mekah pergi ikut Rasulullah ke Madinah? Jadi qalu, mereka memberi alasan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami ini adalah orang-orang yang tertindas di bumi ni. Qalu, lalu jawab malaikat, alam takun ardullahu wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas dan Allah jamin tentang rezekinya bagi siapa yang berhijrah ni.
fatuhajiru fiha, maka hijrahlah kamu di dalam negeri tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam, maka orang begini apa? Keengganan hijrah ini menyebabkan mereka ini ditempatkan dalam neraka jahanam. Wasa'as masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan pentingnya hijrah, wajibnya berhijrah. Kalau nak relate dengan hari ini juga, banyak perkara yang kadang-kadang kita cari alasan untuk mempertahankan sebenarnya keinginan nafsu kita. Banyak benda yang haram kan, contohnya riba ke apa ke. Ini kita kata darurat ke. Kadang-kadang kena fikirkan, adakah kita ni orang yang tertindas teruk sampai tak boleh? Adakah kita akan mengalami mudarat yang buruk? Sedangkan tidak pun. Tapi ini ayat menggambarkan tentang wajibnya hijrah tu lah. Dan namun ada satu bentuk disebut exception lah, ya Allah, kemaafan Allah sebut dalam ayat ni, iaitu ayat 98. Kita baca, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Jadi kecuali orang-orang yang ditindas daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, serta kanak-kanak, yang mana mereka tidak mampu untuk mencari helah, dan tidak tahu bagaimana jalan keluar untuk hijrah, tak dapat. Antaranya tokoh yang begini, kisah dia Ummu Salamah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah tu. Dia lambat hijrah ni. Suami dia hijrah, dia duduk ditahan oleh kaum dia. Dia menangis sampai kaum dia sendiri kesian, barulah akhirnya dia dapat. Lambat ketika itu. Itu antara kisah yang sedih tentang Ummu Salamah ni. Jadi siapa Ummu Salamah? Ada tak? Dia jadi siapa lepas tu? Kan? Bukan? Jadi Abu Salamah tu, selepas meninggal Abu Salamah ni, siapa yang terbaik kan? Akhirnya siapa yang ganti dia terbaik? Manusia terbaik lah, Rasulullah. Jadi kisah Ummu Salamah ni sedih cerita dia. Jadi ya. Jadi ni antara dia. Baik. Namun apa? Dengan sebab yang kukuh lah ni, Allah tahulah apa dia punya keuzuran dia. Baik. Jadi, namun begitu sudah terjadinya Fathul Mekah, di mana orang ramai berbondong-bondong menerima Islam. Inilah yang tertulis dalam surah apa? An-Nasr, 110 ayat 1 hingga 3 tu. Surah 103 ayat 1. Bukan 103. Surah 11 berapa? 10 bukan 108. 110. 110. Surah 110. Ni salah tulis ke betul? Betul lah, 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Di surah ni menceritakan apabila telah datangnya nasrullah, pertolongan daripada Allah, dan kemenangan lah akan tiba. Bila nasrullah datang, maknanya apa? Sifat dia pasti menang. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia mereka memasuki agama Allah ini, Islam, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong, beramai-ramai. Maka janganlah mendabik dada sombong, rasa bangga. Tapi apa dia? Besarkanlah Allah, sabbih, agungkanlah Allah, tasbihlah kepada Allah. Wasabbih, dan pujilah Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah keampunan daripadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Jadi ayat ni Umar radhiyallahu an bertanya kepada semua sahabat-sahabat yang ramai yang tafsir, ahli tafsir pada satu masa. Satu jawapan yang paling benar di sisi Umar ialah jawapan daripada Ibnu Abbas yang paling kecil ketika itu. Ibnu Abbas jawab apa? Apa surah ni, maksud surah ni? Kemenangan Islam. Apa dia? Jadi dia kata ini adalah ayat yang menandakan Rasulullah dah nak wafat, dekat kewafatan Rasul ketika itu. Baik. Jadi maka ketika berlaku hal ni, kewajipan berhijrah dari Mekah ke Madinah seperti sebelumnya tidak lagi dituntut. Jadi ingatlah, keistimewaan hijrah, pahala hijrah tu yang macam daripada Nabi dan para sahabat ni hanya khusus untuk golongan ni je, muhajir saja. Tak akan dapat kalau kita lah. Kita hijrah pahala berbeza. Mereka saja hijrah yang secara hakiki dalam ni, yang diwajibkan ketika itu. Daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW bersabda, melalui hadis inilah, maknanya ini hijrah yang ini Mekah Madinah ni, pahala tersebut khusus untuk golongan ini. Besar pahala ni. Jadi la hijrata, dibaca la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun wa izastum firtum fanfiru. Jadi la hijrata maknanya apa? Tidak ada lagi sebarang hijrah lagi selepas Fatu Mekah. Ba'dal fath, selepas peristiwa Fatu Mekah. Sampailah kita hari ni, tak ada yang menyamai hijrah macam ni. Akan tetapi yang ada adalah jihadun wa niat. Wa iza, apabila kamu diminta untuk berangkat, maka berangkatlah. Jadi yang tinggal sekarang ni, zaman kita ni adalah apa dia? Proses kita, proses jihad dan juga niat. Inilah hijrah-hijrah yang macam ni lah. Sikap hijrah hawa nafsu. Apakah yang dimasukkan dengan jihad dan niat? Diterangkan dalam sebuah hadis ketika Mujashi bin Mas'ud datang menemui Nabi SAW bersama anak saudaranya, menyatakan hasrat hendak berhijrah selepas pembukaan kota Mekah. Jadi ada orang datang kepada Nabi, nama dia Mujashi bin Mas'ud ni, datang kepada Nabi, dia kata nak hijrah ke Madinah sedangkan selepas peristiwa Fatu Mekah. Lalu baginda bersabda, la, baca la, bal yubayi'u 'alal Islam fa innahu la hijrata ba'dal fath. Jadi ditanya, boleh tak saya nak berhijrah ke Madinah? La, tidak. Bahkan berbai'ah lah. Jadi bal yubai', hendaklah berbai'ah dengan berpegang teguh kepada Islam. Kerana sesungguhnya tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan Mekah. Jadi hijrah hakiki adalah pada ketika waktu tersebut lah. Jadi pahala hijrah kita ni adalah, iaitu dengan membawa maksud apa? Kita jihad tadi. Ini umum lah.
dan juga betulkan niat dan amalan tadi jihad. Baik. Ini nak menyatakan tentang besarnya pahala hijrah ni yang diperolehi oleh para sahabat. Dia tak ada siapa boleh tandingi hijrah sebagaimana yang mereka lakukan. Ini nak bandingkan hijrah yang mereka lakukan dengan hijrah kita hari ni tak akan sama. Pahala mereka lah. Baik. Seterusnya, dorongan berhijrah. Tajuk yang kita nak masuk nanti, dorongan. Faktor-faktor yang mendorong seorang itu mempunyai kekuatan untuk berhijrah. Baik, pertama ada 3 faktor utama. Kita lihat. Jadi banyak faktor yang mendorong seorang itu berhijrah. Antaranya kita di sini boleh sematkan 3 perkara. Pertama, tujuan hijrah adalah untuk apa? Menyelamatkan agama. Tujuan hijrah yang pertama menyelamatkan agama. Ini tujuan utama. Jadi kita ni semuanya hijrah daripada zulumat jahiliyah contohnya kepada nur sunnah, hidayah contohnya belajar Quran ni. Tujuannya nombor 1 adalah untuk menyelamatkan agama kita, iaitu Islam, diri kita ni. Jadi hijrah pada zaman Rasulullah SAW merujuk kepada hijrah Habasyah dan Madinah. Ia terjadi atas cadangan daripada Rasulullah SAW sendiri demi menyelamatkan agama. Baginda bersabda, "Lau kharajtum ilal ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad wa hiya ardu sidq hatta yaj'alallahu lakum farajam mimma antum fih." Alangkah baiknya jika kamu keluar ke bumi Habsyah. Kalaulah kamu keluar ke bumi Habsyah, alangkah baiknya, sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi siapa pun yang berada di sisinya. Ia adalah bumi yang baik. Semoga kamu dapat berlindung di sana sehinggalah Allah selamatkan kamu daripada tekanan yang kamu semua hadapi. Jadi ni kerana apa? Mereka ni dipaksa untuk keluar daripada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, suruh murtad di Mekah tu. Mereka dipaksa oleh antaranya hamba-hamba dan ahli keluarga mereka sendiri, memaksa mereka untuk keluar daripada Islam, kembali kepada agama asal. Bukan agama asal, agama yang sebelum nenek moyang mereka. Jadi wajib untuk berhijrah demi menyelamatkan akidah ni, agama ni daripada dimusnahkan. Baik, yang kedua, menyelamatkan diri. Ini dalam konteks zalim. Haram untuk kita ni membinasakan diri kita, kan? Jadi hijrah bagi menyelamatkan diri daripada ancaman bunuh atau berhadapan dengan bahaya kerana perbuatan orang-orang yang zalim dalam keadaan tiada upaya hendak mempertahankan diri. Dan surah 22, kita tengok ayat 39. 2 ayat 39. Tiga sembilan. Ayat lain.
Apa kita tengok ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Jadi telah diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi. Bagi orang-orang yang diperangi oleh golongan yang menceroboh mereka. Disebabkan mereka ni apa? Zalim tadi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kerana dan sesungguhnya Allah di atas pertolongan mereka benar-benar untuk menolong mereka benar-benar maha berkuasa. Di sini uzina lil ladzina yuqatiluna. Diizinkan untuk berhijrah. Ini terjemahan ni sebenarnya ni dia kadang-kadang dia berbeza sikit. Betul ada terjemahan lain? Dia tahu? Ada? Tak ada? Mujadina ada terjemahan? Ha? Izinkan apa dia? Tak apa. Melawan ataupun berperang ataupun keluar, menyelamatkan diri ya. Mempertahankan diri. Itulah sebab tu ada kadang-kadang fatwa yang suruh hijrah kan. Tapi hari ni berbeza sikit kita punya penuh. Tak ada awal warna saru tak ada. Sebab itulah. Itu dia punya perkara dia. Jadi Allah izinkan untuk apa? Mempertahankan diri dengan cara kalau mampu perang Kalau tak mampu apa? Hijrah. Berhijrah. Jadi ni ayat ni juga termasuk, ini bukan orang yang untuk agama tadi. Tadi pertama agama. Selamatkan akidah. Yang ini termasuk orang apa? Yang bukan Islam pun. Faham Semua. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang orang yang keluar macam yang berlaku kan. Kat mana? Dia keluar, banyak pelarian-pelarian tu bukan Islam pun kan, tapi negara Islam boleh tak selamatkan juga, menyediakan tempat ya, kena buat. Kalau kita, itu menunjukkan Islam tu. Dia lari kan, tinggalkan, boleh duduk tempat kita. Iaitu orang-orang yang mereka ni diusir keluar dari negeri mereka tanpa kebenaran. Kecuali kerana apa? Antaranya mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini yang berlaku pada agama-agama dahulu. Mereka ni diusir. Yahudi pernah berlaku begitu. Jadi kalaulah tidak kerana adanya campur tangan Allah ni, yang mendorong, menceroboh sama manusia ni dengan sebagainya lain, pastilah apa dia? Telah runtuhlah banyak tempat-tempat ibadah. Tempat kaum Nasrani, tempat-tempat Yahudi, masjid-masjid orang Islam. Yang mana dalamnya semua disebut nama-nama Allah. Kalaulah tidak ada golongan yang membela, ini maksud dia ayat ni.
Jadi Allah kata apa? Wala yansurannallaha may yansuruh. Dan Allah pasti akan menolong siapa yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Jadi ayat ni makna dia antaranya makna ni umum kepada semua yang ditindas, dibenarkan untuk apa? Melakukan pembelaan ataupun hijrah demi menyelamatkan diri. Demi menyelamatkan diri ini daripada dianiaya, dizalimi. Baik. Ni yang kedua. Yang pertama tadi menyelamatkan akidah. Yang kedua menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Dan yang ketiga memperkuatkan kekuatan Islam kaum muslimin. Memperkukuhkan, memperkasakan kekuatan kaum muslimin. Diperlukan penghijrahan, penghijrahan keluar daripada negeri, menyiapkan satu markas, center lah. Hijrah bertujuan meramaikan kaum muslimin dan memperkukuhkan kekuatan jihad. Oleh kerana itulah tuntutan hijrah dan jihad itu tidak dapat dipisahkan. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Tutup dengan surah 61 ayat 4. Kita lihat dalam surah 61 ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mereka berperang pada jalan Allah dalam keadaan bersaf. Well planned. Berstrategi lah. Saf ni iaitu apa? Lurus maknanya apa? Dia tidak cacah marba, tak kucak kacir, tak main hentam je. Dia ada perancangan yang kukuh. Jadi seolah-olah mereka ni bunyanun marsus maknanya apa? Bunyan apa? Binaan. Binaan marsus. Maksudnya yang tersusun, yang lurus. Sebab binaan ni kadang-kadang binaan boleh bina. Tapi kalau tak ada sifat yang marsus, binaan tu runtuh. Dia mesti bina dengan baik. Sebab tu sifat binaan itu, semua binaan ni kalau tak marsus, dia akan roboh. Senang. Dia mesti binaan tu sifat dia marsus. Apa dia? Elok aturan dia. Tak ada khianat dari, faham? Dia mesti daripada dalam dan luar tu sama eloknya. Dia tak ada pula nanti ada pakai barang murah ke kan. Rupa-rupanya apa? Lepas tu hancur. Sebab itulah bunyan marsus ni maksudnya apa? Negeri itu bersih daripada sifat antaranya nifak. Sebab tu dibina dengan ilmu semua tu. Jadi cubaan-cubaan tu akhirnya contoh bunyan marsus siapa? Apakah contoh manusia yang telah pun berjaya membina binaan yang marsus? Rasulullah lah. Sebab itulah akhirnya berlakunya apa? Kan? Walaupun akhirnya dalam tu adanya akhirnya siapa? Yahudi. Kan? Yang memusuhi dari dalam ni akhirnya semua yang Allah singkirkan. Satu-satu dengan perang tu. Semua yang keluar. Akhirnya sampailah dia tahu siapa munafik. Allah dah beritahu nama, siap dah. Bersih dah. Faham itu bunyanul marsus. Semuanya diuji. Sampailah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan siapakah yang sebenarnya berdusta. Sebab itulah Allah sebut untuk memiliki bunyanun marsus ni perlukan hijrah dan jihad. Untuk membina binaan yang marsus ni, kukuh ni, perlukan dua elemen. Elemen apa? Hijrah, elemen jihad. Dalam surah 20 berapa? 9 ayat 3 kan. Jadi Allah uji dengan jihad, dengan hijrah ni. Dibaca ayat 3 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Demi sesungguhnya kami telah pun menguji orang-orang yang sebelum mereka dengan ujian. Mereka kena berhijrah, mereka kena berjihad. Maka dengan ujian tersebutlah Allah apa? La ya'lamanna Allah. Allah benar-benar mengetahui, menzahirkan siapakah yang benar imannya dan siapakah yang sebenarnya berdusta. Dalam surah 3 ayat 142. Ya. Dalam ayat ni juga Allah sebut, kita baca daripada sini, perang ni, berayat 139. Ni antara bentuk-bentuk ujian kerana hijrah dan jihad tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Jadi janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa duka cita, sedangkan kamulah orang yang paling tinggi jika kamu beriman dengan bayan linnas dan hudan daripada Allah di atas ni. Peringatan daripada Al-Quran ni. Kemudian Allah membuat perbandingan dalam ayat 140. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika Allah menimpakan kepada kamu luka-luka, cedera perang, sakit, maka benar-benar telah juga menimpa kaum itu yang memerangi kamu juga luka-luka yang serupa. Tak ada bezanya. Dari segi fizikalnya sama. Namun bezanya apa? Iaitu kamu ada dapat pahala daripada Allah, sedangkan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Jadi itulah watilkal ayam, itulah hari-hari yang kami gilir-gilirkan sesama manusia. Jadi kita ni semuanya, kadang-kadang kita tengok orang tu kesian lah kan, semualah. Semuanya adalah giliran je tu. Masing-masing dah ada dah, nudawiluha. Beza dia bagaimana manusia tu melalui ujian tu. Kat situlah sebenarnya iman dia tu. Bagaimana dia ditulis oleh Allah sebagai kebaikan ataupun sebaliknya. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya apa? Allah benar-benar mengetahui siapakah orang yang betul-betul beriman dan wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan sebahagian orang itu daripada kalangan kamu mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku zalim. Dan tujuannya Allah buat ujian begini untuk apa? Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Jadi Allah ni uji kita semua untuk apa sebenarnya? Nak bersihkan dosa sama, dan juga nak memastikan siapakah layak masuk syurga, siapakah yang tak layak. Allah nak membersihkan orang-orang yang beriman dan
membinasakan orang-orang kafir. Sebab itu Allah sebut dalam ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi apakah kamu menyangka kamu dapat masuk syurga? Jadi ayat ni tanya kepada kita jugalah. Ni cerita tadi orang perang Uhud semua kan. Allah dah. Jadi dengan perang tadi itulah, ujian besar itulah yang menyebabkan ada orang yang naik darjat, ada orang yang turun, dan dapat memastikan mereka ahli syurga atau ahli neraka dengan jihad lah. Jadi kita juga macam tu sebenarnya. Apa yang kita buat untuk memastikan kita ni bukan hanya bersangka-sangka masuk syurga. Dan adakah kamu sangka kamu masuk syurga? Sebagaimana kamu dah baca ayat-ayat tadi kan? Masih lagi menyangka kamu dapat masuk syurga dengan mudah? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sedangkan belum lagi jelas di sisi Allah siapakah yang benar-benar sanggup berkorban dari kalangan kamu dan siapa yang benar-benar sanggup bersabar menemui janji Allah ni. Sebagaimana golongan ini ya, Allah telah pun uji mereka. Jadi itulah ayat ni. Inilah jihad tadi ya. Jadi yang tujuannya adalah untuk memperkuatkan kaum muslimin untuk jadi 3 perkara lah yang mendorong seorang itu benar-benar berjihad, berhijrah. Pertama, demi menyelamatkan agamanya, nyawanya, dan juga memperkasakan kekuatan kaum muslimin. InsyaAllah nanti kita sambung pada yang akan datang. Ada soalan ke tentang hijrah? Dalam Zoom ada soalan? Orang? Tak ada kot Ini tak ada soalan Jadi relate dengan apa yang berlaku hari ni, itulah kita sebagai orang yang memiliki kelebihan. Contohnya kita ada ilmu, kita ada kekuatan, kita nampak apa yang kita patut lakukan. Kita kena bantu golongan-golongan lah yang lain. Jadi hijrah kita hari ni contohnya menyelamatkan agama dengan cara ilmu kan. Ilmu kita ni kita kena dedah, kena sebarkan pada orang lain, iaitu Quran ni. Itu telah tujuan kita. Dan jadi kita antaranya, pertama kita sendiri perlu amanu wa hajaru wa jahadu. Kita kena buat. Dan kita juga kena apa? Awau wa nasaru pula. Semua kita kena buat tu. Apa dia kita kena buat? Perkara pertama, kita kena ada ilmu. Satu, kita kena amanu. Kita kena ilmu. Beriman ni dengan ilmu. Yang kedua, kita kena hajaru, berhijrah. Ketiga, kita kena jahadu, berjihad. Keempat, awau. Apa ni? Awau, menyiapkan tempat. Yang kelima, nasaru, menjadi orang yang menolong agama lah. Ni 5 benda lah yang kita kena usahakan. Ni lah konsep. Ni nama dia apa? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Surah berapa? 5 ayat. Berapa ni? 3. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awun alal bir wa taqwa. Angka akhir tu. Bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Sebab itulah ni 5 benda yang kita terus melakukan. Kita sendiri perlu terus tambah ilmu kita, iman kita. Wajib untuk kita tambahkan. Hijrah meninggalkan banyak benda lagi yang kita mungkin belum mampu. Kadang-kadang kita ulang balik. Kita kena sentiasa hijrah
dan sanggup korbankan banyak benda untuk yang ketiga apa? Apa dia? Ayat berapa? Nombor 3 al-yawma akmaltu lakum. Ayat apa? 2 eh? Ayat 2, ayat 2. Ayat 2. Dan walazina awaw, jadi kita siapkan tempat. Jadi tempat yang kita siapkan antaranya kita nak tolong orang-orang ni lah, kan, kita bagi makan. Tapi kita nak bagi makan je. Kita nak tolong dia apa? Siapkan tempat untuk dia belajar. Yang tak ada peluang untuk tahu tentang Quran ni, jadi kita nak siapkan hal tersebut. Dan wanasaru, demi untuk menolong. Itu niat dia lah untuk itu. Jadi ini semua perlukan saling tolong-tolong. Saling tolong-menolong kepada perkara kebajikan dan takwa. Jadi itulah kita harapkan sama-sama orang yang belajar dengan kami ni semualah sama-sama saling terus menyumbang, tolong-menolong kami ni sebagai tempat lah, menyediakan sesuatu lah untuk masyarakat ni dapat mengenal tujuan hidup mereka lah, menerusi apa yang Allah dan Rasul ajarkan. InsyaAllah itulah. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, sambungan iaitu halangan hijrah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.